Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, okey. Nama saya Muhammad Lutfi Hadi bin Muhammad Suki. Nombor kad matrik D182 106 91. InsyaAllah pada hari yang mulia ni saya akan berkongsikan satu buah buku yang mana tajuk buku ini ialah Dedah Fahaman Syiah. Buku ini ditulis oleh Dr. Musa Al-Musawi. Penerbit dia Al-Azharah Lil Alam Al-Arabi, Mesir. Penterjemah dia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Penterjemah pertama Prof. Madya Dr. Udah bin Muhsin. Penterjemah kedua Dr. Muhammad Zawawi bin Abdullah. Penterjemah ketiga Dr. Mudassir bin Rosdar. Okey. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam buku ini ialah sistem imam dan khalifah bagi Syiah. At-Taqiyah, Imam Mahdi, sifat melampau, ziarah kubur para imam, memukul kepala dengan rantai pada hari Ashura, syahadah ketiga, sujud di atas tanah Husain, keganasan, sembahyang Jumaat, penyelewangan Al-Quran, jamak dua sembahyang, Ar-Raja'ah, Al-Bida'. Okey, pada hari yang mulia ini saya akan membahaskan tentang nikah mut'ah dalam fahaman Syiah. Nikah mut'ah ni adalah sejenis kahwin kontrak yang diharamkan oleh kebanyakan mazhab. Nikah mut'ah ni dianggap haram oleh semua mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah dan diharamkan juga oleh sebahagian besar golongan Syiah, termasuk golongan Zaidi dan Ismaili. Nikah mut'ah cuma dihalalkan oleh golongan Syiah Al-Imam 12 sahaja. Kemudian nikah mut'ah atau kahwin kontrak yang nikah bertempoh. Ini jelas dari lafaz akad nikah mut'ah menurut Imam Syiah Ja'far Al-Sadiq seperti berikut. Aku nikah dengan kamu dalam mut'ah mengikut Quran dan sunnah Rasulullah tanpa warisan dariku kepadamu atau sebaliknya untuk tempoh sekian-sekian-sekian dengan mahar sekian-sekian-sekian. Nikah mut'ah menyamai nikah biasa dalam beberapa perkara seperti adab, ijab kabul dan mahar. Nikah mut'ah juga berbeza dari nikah biasa dalam beberapa perkara seperti tak perlu ada wali atau saksi. Kemudian syarat sah nikah mut'ah menurut Syiah Al-Imam 12 ni, golongan Syiah Al-Imam 12 menganggap hukum nikah mut'ah sebagai sah dan mereka mengamalkannya sehingga hari ini. Di antara alasan yang mereka gunakan adalah seperti berikut. Dalam surah An-Nisa ayat ke-24, diorang ni ambil maksudnya, dan diharamkan kamu berkahwin dengan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Pengharaman ini ialah sesuatu ketetapan hukum Allah ke atas kamu dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati pencampuran dengannya, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya sebagai satu ketetapan, dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu. Sesudah ditetapkan mas kahwin itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Golongan Syiah ini menganggap ayat ini, kemudian di mana-mana perempuan yang kamu nikmati pencampuran dengannya, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya sebagai satu ketetapan, sebagai kebenaran untuk nikah mut'ah. Dia membuat ayat ini untuk kebenaran, maksudnya dia menghalalkan nikah mut'ah ni, Syiah ni. Ada juga diorang ni ambil dalam satu hadis sahih Bukhari jilid yang ke-6 buku 60 nombor 43. Diriwayatkan oleh Imran bin Husain, ayat tentang kebenaran mut'ah telah diwahyukan di dalam kitab Allah dan kami melakukannya pada zaman Rasulullah, dan tidak ada yang diwahyukan dalam Al-Quran untuk menjadikannya haram. Tidak juga Nabi melarangnya sehingga dia meninggal dunia. Tetapi seorang lelaki, Umar Al-Khattab, menyatakan apa yang disyorkan oleh fikirannya sendiri.
dimasalahkan Umar Khattab sebab melarang nikah muta'ah ni. Okey. Hadis seterusnya ialah hadis sahih Muslim buku 008 nombor 3250 daripada Abu Nadra, katanya, semasa saya bersama Jabir bin Abdullah, seseorang telah datang kepadanya dan berkata bahawa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berbeza pada kedua-dua jenis muta'ah, tamattu' haji dan tamattu' dengan wanita. Lalu Jabir berkata, kami pernah melakukan kedua-dua semasa hayat Rasulullah SAW. Umar kemudian melarang kami melakukannya dan dengan itu kami tidak lagi melakukannya. Okey. Golongan Syiah ni menganggap bahawa pengharaman nikah mut'ah telah dilakukan oleh Umar Al-Khattab, sedangkan Rasulullah membenarkannya. Oleh itu, pengharaman ini tidak boleh diterima dan nikah mut'ah adalah sah. Itu pendapat orang Syiah lah. Okey, syarat nikah mut'ah menurut Syiah Al-Imam 12. Dalam akad nikah mut'ah menurut golongan ini, tempoh nikah dan mahar hendaklah ditetapkan. Selain itu, ada beberapa syarat lain seperti berikut. Pasangan perempuan bukan isteri orang, itu yang pertama. Yang kedua, bukan dalam iddah. Yang ketiga, bukan seorang gadis kecuali diizinkan oleh walinya. Yang keempat, seorang wanita suci, bukan seorang penzina. Yang kelima, seorang Islam atau ahli kitab, bukan orang kafir. Pengakuan perempuan itu sendiri sudah memadai untuk menentukan status di atas. Kemudian, wali dan saksi. Wali dan saksi ni tak payah ada pun tak apa. Itu pendapat orang Syiah lah. Yang seterusnya, mahar. Nilai mahar hendaklah sesuai dengan tempoh yang dipersetujui. Contohnya, kalau dia nak kahwin dalam sejam kan, berapa dia menetapkan sejam tu berapa. Itu contoh. Okey. Dalam tempoh iddah pula, nikah mut'ah boleh disambung tempohnya dengan persetujuan kedua-dua pasangan tanpa iddah. Kalau mereka mengambil keputusan untuk berpisah selepas tempoh yang dipersetujui, maka perempuan yang terlibat perlu melalui tempoh iddah selama 2 kali suci atau 45 hari bagi perempuan yang sudah putus haid sebelum boleh mut'ah dengan lelaki lain. Jika hamil dalam mut'ah, anak yang dilahirkan dalam mut'ah mempunyai hak yang sama dengan anak yang lahir dalam menikah biasa. Dia berhak mewarisi dari ibu bapa mut'ahnya dan ayahnya adalah mahramnya dan bertanggungjawab terhadapnya sama seperti ayah dalam pernikahan biasa walaupun selepas tamat tempoh mut'ah. Okey. Sampai di sini saja perkongsian saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainuddin bin Hamzan, bernombor metrik D182106668. Hari ini saya akan membuat rumusan berkenaan dengan bab penyelewengan Al-Quran oleh ajaran Syiah. Okey, sebelum saya membuat rumusan, saya memberi rumusan ini, suka saya mahu mengingatkan semula bahawa isu ajaran dan golongan Syiah ini bukan baharu dalam kalangan umat Islam. Sejak hari pertama wujudnya golongan Syiah ini, seluruh umat Islam yang dipimpin oleh ulama dan pemerintah telah bangun menentang mereka. Para ulama Islam telah mengarang ribuan kitab menjawab dan menolak fahaman sesat dan salah ini. Sementara pemerintah pula membuat peraturan dan memberi hukuman kepada mereka selaras dengan tuntutan maqasid syarak, iaitu memelihara agama Islam daripada dicemari dan diubah serta dirosakkan daripada ajarannya yang sebenar dan asal seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Seorang Muslim yang serius sekiranya meneliti literatur berkaitan dengan doktrin dan konsep usuluddin dan tauhid serta syariat Islam, pasti dia akan bertemu ajaran Syiah amat bercanggah, bahkan bertentangan sama sekali daripada ajaran agama Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Baik, dalam perkara yang bersifat usul maupun yang bersifat furuk. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah yang menerangkan mengenai golongan yang berjaya ataupun firqah al-najiyah. Baginda ditanya oleh sahabat mengenai golongan yang berjaya. Baginda menjawab, ahli al-sunnah al-wal-jamaah. Tanya sahabat, dan apakah al-sunnah wal jamaah? Baginda menjawab, apa yang saya dan sahabat-sahabat saya berada, iaitu berpegang dan beramal padanya pada hari ini. Jelas dari hadis ini, golongan yang berjaya hanyalah golongan yang beriktikad dan syariat mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan selainnya. Seterusnya, di sini barulah saya akan memberi apa yang saya dapat rumuskan daripada mengenai bab penyelewengan Al-Quran oleh ajaran Syiah ini. Okey, yang pertama sekali ialah yang penyelewengan Al-Quran oleh ajaran Syiah ini ialah bahawa ajaran Syiah menolak Al-Quran Mushaf Utsman sebagai mushaf Al-Quran yang lengkap lagi autentik. Mereka mempunyai mushaf sendiri yang bernama Mushaf Fatimah. Bagi orang Islam, Al-Quran mereka mempunyai mushaf sendiri yang bernama Mushaf Fatimah. Bagi orang Islam pula, Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini adalah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi Syiah, seperti yang terdapat di dalam Usul Al-Kafi, iaitu sebuah koleksi hadis, menurut epistemologi mereka, Al-Quran mereka itu adalah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidina Fatimah binti Rasulullah SAW. Sebab itulah dinamakan Mushaf Fatimah. Okey, mushaf inilah yang diterima sebagai paling benar lagi autentik menurut mereka. Mushaf Utsman yang mengandungi sekitar 1/3 sahaja dari mushaf yang lengkap. 2/3 lagi berada di dalam Mushaf Fatimah. Humaini dalam wasiatnya menyebut dengan terang mengenai Mushaf Fatimah ini dan berkata mereka mendapat penghormatan dengannya. Dan kemudian beliau, iaitu golongan Syiah ini, menyeru supaya Imam Mahdi mereka, iaitu Muhammad bin Hasan al-Askari, segera keluar dari lubang penyembunyiannya di Iraq dan membawa keluar bersamanya Quran Mushaf Fatimah ini. Tetapi untuk menjaga maslahah di depan orang Islam, mereka beramal dengan doktrin taqiyah, iaitu berpura-pura menerima Al-Quran kita yang ada di tangan kita ini. Seterusnya, cuba kita bayangkan jika penganut agama Buddha, Hindu membuat dakwaan yang membuat dakwaan yang Al-Quran Mushaf Utsman ini tidak autentik, apa akan terjadi? Okey, sementara itu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pula, tafsiran mereka berlainan dengan kita, terutama ayat yang di dalamnya ada perkataan imam. Mereka memaknakannya sebagai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seperti dalam surah Al-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar, iaitu dalam menjalankan tugas itu. Dan perkataan dan dalam surah Al-Taghabun ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Ianya diartikan oleh mereka sebagai imam-imam mereka. Oleh yang demikian itu, kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah pula tidak perlu dijelaskan hukum melalui kitab suci Al-Quran ini. Dan kenapa ia tidak perlu dijelaskan? Okey, begini. Yang pertama sekali, ingatlah, kita perlu ingat bahawa kerana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri bagi memberi panduan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kemudian Allah
berjanji untuk memelihara, dan kerana itu Al-Quran tetap terpelihara dan terjamin daripada sebarang perubahan. Pemeliharaan Al-Quran dalam pelbagai bentuk teknologi termasuk fizikal, digital serta hafazan menjadi bukti kukuh bahawa Al-Quran tetap terpelihara daripada segala kekurangan dan kesilapan. Seperti firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikr, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Bahkan Al-Quran adalah satu kitab mukjizat yang paling mulia, yang ia diturunkan ketika ada ramai pujangga dan penyair serta ahli sastra bahasa yang hebat di tanah Arab. Dan disebabkan itulah ayat Al-Quran disusun dengan begitu indah sehingga kan bahasanya tidak dapat ditandingi penyair dan pemuisi Arab pada ketika itu. Betul lah apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadaqallahul. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling bantu-membantu sesama sendiri. Surah Al-Isra ayat 88. Oleh itu, tidak akan ada makhluk yang mampu, malah mustahil untuk mendatangkan sebuah kitab serupa dengan Al-Quran sekalipun digabungkan seluruh manusia dan jin. Dan pastinya keupayaan makhluk tidak akan boleh menyamai perkataan Maha Pencipta, apatah lagi perkara ataupun perbuatan penyelewengan Al-Quran oleh golongan ajaran Syiah ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahirul Izzah bin Zulfikri, Geometri di 182-10640. Hari ini saya akan membahaskan tentang salah faham tentang Islam. Rujukan buku yang saya dapati adalah daripada pengarang Dr. Musa Al-Musawi yang bertajuk Dedah Fahaman Syiah. Okey, tajuk yang saya pilih daripada kitab Dedah Fahaman Syiah ni adalah tajuk solat Jumaat. Saya percaya sungguh bahawa ijtihad yang dilakukan ahli fiqh kita, walaupun ada nas yang terang, adalah disebabkan satu sebab, iaitu untuk mewujudkan perpecahan di dalam barisan Islam dan membiarkan Syiah terasing dengan kumpulan Islam yang lain, terutamanya dalam perkara yang berhubung dengan sembahyang Jumaat. Baik, dalam Al-Quran ada menyebut tentang solat Jumaat, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Firman Allah SAW bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segerakanlah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Surah Al-Jumu'ah
ayat ke-9. Baik, dengan nas yang dijelaskan ini, Islam telah mensyariatkan sembahyang Jumaat dan mewajibkan ke atas setiap orang yang beriman dengan Allah, Rasul dan kitabnya. Tetapi kebanyakan ahli fiqh Syiah telah berijtihad walaupun ada nas yang jelas ini, dan mereka berpendapat bahawa orang Islam masih boleh memilih sama ada untuk sembahyang Zuhur atau sembahyang Jumaat. Mereka menambah bahawa syarat wajib mendirikan sembahyang bahawa syarat wajib mendirikan sembahyang Jumaat ialah adanya imam, iaitu Imam Mahdi. Semasa ketiadanya, sembahyang Jumaat tidak wajib ke atas setiap orang Islam. Oleh itu, orang Islam boleh memilih sama ada dia nak sembahyang Jumaat atau sembahyang Zuhur macam biasa. Kumpulan yang lain dari ahli fiqh kita pula berpendapat bahawa sembahyang Jumaat adalah haram semasa ketiadaan imam, dan sembahyang itu hendaklah digantikan dengan solat Zuhur. Walaupun begitu, ada juga beberapa orang ahli fiqh kita seperti Al-Saikhur Al-Amili, pengarang kitab Wasail Al-Syiah, telah memberikan fatwa bahawa sembahyang Jumaat adalah wajib walaupun imam tiada. Saya tidak bercadang untuk membincangkan pertelikahan di kalangan ahli fiqh yang tidak ada penyelesaiannya sejak 1000 tahun yang lalu, dan juga berhubung dengan hadis yang menjadi pegangan ahli fiqh Syiah. Apa yang diperkatakan berhubung dengan sembahyang Jumaat tidak wajib semasa ketiadaan imam adalah berlawanan dengan nas yang tidak perlu kepada ijtihad lagi, dan jika berpegang dengan jelas perlembagaan Islam, kita adalah berhadapan dengan satu perlembagaan yang tetap dan jelas, yang tidak terikat dengan apa-apa ikatan dan tidak bersyarat dengan apa-apa syarat. Saya tidak tahu bagaimana ulama fiqh kita boleh berijtihad walaupun ada nas yang jelas, hanya kerana mereka berpegang dengan hadis yang disandarkan oleh imam-imam Syiah saja. Sikap saya berhubung dengan hadis ini, sikap saya berhubung dengan hadis ini adalah sama dengan hadis maudhu' yang lainnya, dan saya tidak ragu lagi bahawa banyak hadis yang direka pada zaman permulaan pertelikahan yang berlaku di antara Syiah dengan yang menggelar diri mereka dengan Syiah adalah bertujuan untuk menghalang Syiah daripada pergi bersembahyang Jumaat yang merupakan syiar Islam yang agung, dan supaya mereka tidak bergaul dengan kumpulan Islam yang lainnya, serta tidak bersama-sama dengan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Okey, di sini ada satu dalil yang jelas yang memperkuatkan pendapat saya. Dalil ini yang telah hilang dari kalangan mereka yang menulis berhubung dengan sembahyang Jumaat. Dalil itu ialah kerajaan Safawi, kerajaan yang menjaga kepentingan yang mendakwa diri mereka sebagai Syiah di Iran, dan banyak melakukan perkara bid'ah yang disandarkan dengan Syiah dengan bantuan kuasa dan politik. Mereka adalah penyokong kuat masjid yang paling besar di Iran,
adalah dibina pada masa kerajaan Safavi. Masjid utama dinamakan Masjid Jumaat. Di setiap bandar di Iran ada yang serupa dengan masjid ini. Imam masjid digelar dengan Imam Jumaat dan mereka ditentukan dengan lambang khas Syiah. Jawatan ini adalah jawatan yang mulia yang menjadi idaman setiap ulama dan ahli fiqh pada setiap masa. Jawatan ini ada di sekitar keluarga raja sehinggalah pemerintahan beraja terhapus di Iran beberapa tahun yang lalu. Ini bererti bahawa pandangan yang mengharamkan sembahyang Jumaat semasa ketiada imam hanyalah berlaku di negeri yang kuat, yang bercampur antara Syiah dengan kumpulan yang lainnya sehingga membolehkan mereka bercampur gaul dengan kumpulan Islam. Manakala di Iran, kebanyakan penduduknya dari kalangan Syiah. Ahli fiqh mereka tidak menentang tentang solat Jumaat. Sembahyang Jumaat didirikan di masjid-masjid. Walaupun begitu, ada pendapat yang memberi pilihan antara sembahyang Jumaat dengan sembahyang Zuhur tetap menjadi pegangan mereka. Di bandar-bandar di Iran terdapat masjid yang didirikan sembahyang, dan pada masa yang sama ada pula masjid yang mengadakan sembahyang Zuhur. Sehingga tulisan ini ditulis, setengah ahli fiqh Syiah yang masih hidup memberi fatwa tentang wajibnya sembahyang Jumaat walaupun dengan ketiadaan imam. Tetapi bilangan mereka sangat sedikit dan berpendapat begini di sepanjang zaman. Bilangannya hanya sedikit saja. Setelah ulama mengambil alih pemerintahan di Iran, sembahyang Jumaat dimasukkan di dalam acara politik yang asasilah. Pemerintahan telah melantik di setiap bandar imam yang dinama Imam Jumaat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Shah dahulu. Mereka mencipta nama yang baru, iaitu ibadah sembahyang politik. Para khatib berbicara tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu semasa, masalah politik, negara dan lainnya. Apa yang dibicarakan di dalam khutbah itu bukan yang saya pentingkan, tetapi yang penting ialah mengerjakan kewajipan sembahyang Jumaat. Kerana apa? Kerana yang diperkatakan oleh khatib adalah mengikut selera mereka. Yang masih menjadi kemusykilan saya ialah sembahyang Jumaat masih tidak ditunaikan di banyak tempat di luar Iran, walaupun kawasan itu diduduki oleh orang Iran dan ada masjid mereka sendiri dekat sana. Oleh itu, saya berharap pembetulan perlu dilakukan dan gejala sebegini perlu dihapuskan kerana ini jelas bertentangan dengan roh dan tujuan serta bertentangan dengan nas Al-Quran yang jelas. Sekiranya kewajipan ini diserahkan kepada imam-imam masjid atau melaksanakannya di kawasan-kawasan yang didiami oleh orang-orang Syiah, saya kewajipan ini akan ditinggalkan hingga beberapa kurun yang akan datang, kerana dalam banyak hal imam-imam masjid Syiah mereka patuh dengan golongan ulama mereka atau kepada tempat yang menjadi rujukan mereka. Dalam keadaan yang begini, mereka tidak berupaya untuk lari daripada fatwa mereka yang menjadi tempat rujukan mereka, terutamanya
desakan kehidupan adalah berkait dengan pekerjaan mereka dan kepatuhan mereka kepada pemerintah. Dengan itu, Syiah hendaklah mewajibkan kepada imam-imam masjid supaya mendirikan sembahyang Jumaat di tempat-tempat mereka. Dan sekiranya orang ramai tidak juga menunaikan solat Jumaat, maka mereka hendaklah bersembahyang Jumaat di tempat yang lain yang didirikan sembahyang Jumaat di tempat itu. Kewajipan sembahyang Jumaat ini tidak gugur dengan sesuatu hal dan ianya wajib ditunaikan dalam apa jua keadaan. Dengan ini saya percaya bahawa golongan yang sedar dan berpendidikan ini di kalangan orang-orang yang Syiah, jika mereka berpegang teguh dengan syiar Islam yang agung ini, mereka akan dapat menghapuskan satu gejala buruk di kalangan orang Islam, iaitu perpecahan yang ditegar oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka akan dapat mengembalikan semula era perpaduan di kalangan umat Islam. Jadi setakat itu sajalah perbahasan saya tentang salah faham terhadap Islam, iaitu dedah fahaman Syiah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah sekarang saya akan sambung daripada rakan saya sebentar tadi, iaitu dalam membedah kitab Dedah Fahaman Syiah yang dikarang oleh Dr. Musa Al-Musawi. Jadi saya akan merungkaikan ataupun menceritakan sedikit sebanyak mengenai tajuk yang saya akan kupaskan dalam kitab itu, iaitu saya mengambil tajuk memukul kepala menggunakan rantai pada hari Ashura. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sekarang saya akan menceritakan pengenalan latar belakang dan juga sejarah mengenai hari Ashura itu sendiri. Hari Ashura berlaku pada 10 Muharram pada tiap tahun Hijrah. Hari Ashura ini juga merupakan satu tarikh ataupun hari yang penting bagi umat Islam dalam kalender Islam itu sendiri. Ini kerana disebabkan pada hari Ashura seringkali dikaitkan dengan pelbagai-bagai cerita ataupun peristiwa yang istimewa berlaku pada tarikh tersebut. Antara peristiwa istimewa yang berlaku pada tarikh tersebut adalah merupakan hari Allah menciptakan alam, Allah menciptakan Nabi Adam AS, Allah menciptakan Malaikat Jibril AS, Allah menciptakan Lauh Mahfuz, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari Raja Namrud, Allah menyelamatkan Nabi Musa AS dari Fir'aun dan angkatan tenteranya, Allah selamatkan Nabi Nuh AS dari bencana banjir yang besar, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang penting, yang istimewa yang berlaku pada tarikh 10 Muharram, yakni merupakan hari Ashura itu sendiri. Perkara yang dianjurkan oleh Islam pada hari Ashura yang dinilaikan sebagai hari yang mulia pada kalender Islam itu adalah, iaitu disunatkan berpuasa. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ketika mana apabila Rasulullah SAW datang ke Madinah melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, lalu baginda pun bertanya,
apakah ini? Lalu mereka pun menjawab, hari ini adalah hari yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam dan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Musa pun berpuasa. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu. Maka baginda pun berpuasa dan menyuruh orang ramai supaya berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan ada pun dinyatakan mengenai sunatnya, disunatkan berpuasa ketika 10 Muharram, yakni pada hari Ashura, yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hari Ashura adalah satu hari yang mana orang-orang Quraisy berpuasa padanya ketika jahiliah, dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari Ashura, dan baginda menyuruh umat Islam berpuasa pada hari tersebut. Namun apabila difardukan puasa Ramadan, maka baginda bersabda, sesiapa yang hendak berpuasa ia pada hari Ashura, dan sesiapa yang tidak mahu tinggalkan ia. Di situ menjelaskan bahawasanya Islam menyuruh ataupun menggalakkan umat Islam itu melakukan aktiviti yang baik. Sebagai contohnya iaitu berpuasa pada hari yang mulia itu. Dan juga diceritakan dalam satu hadis yang lain mengenai anjuran bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam itu berpuasa pada hari Ashura tersebut. Dalam hadis itu diceritakan bahawasanya ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan menyuruh orang ramai berpuasa, maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, Ashura adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka baginda pun bersabda, jika datang tahun hadapan, kita akan berpuasa pada hari Tasu'ah, yakni pada 9 Muharram, dan juga 10 Ashura pada hari berikutnya. Bagi tidak menyamai dengan orang-orang yang beragama Yahudi dan juga Nasrani yang juga berpuasa pada tarikh tersebut, pada hari tersebut. Dan juga disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW pun pernah bersabda mengenai keistimewaan bagi sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura tersebut, iaitu yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah bahawasanya puasa hari Ashura itu sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW itu memohon kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Hadis riwayat Tirmizi. Juga antara perkara sunat yang dianjurkan oleh Islam pada hari Ashura tersebut, antara lain selain daripada puasa sunat, juga ada mandi sunat Ashura, solat sunat Ashura, yakni mempunyai 4 rakaat, dan menjamu orang berbuka puasa, dan banyak lagi. Berbeza dengan Syiah, yang mana fahaman Syiah ini yang menyeleweng terlalu jauh dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam, terutamanya mengenai pada hari Ashura ini. Mereka kononnya bertujuan merayakan hari Ashura dengan mengenangkan kematian, kewafatan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala. Mereka merayakan dan meraihkan peristiwa, yakni peristiwa hari Ashura itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak elok, yang yakni mereka merayakan perkara-perkara yang mereka cipta sendiri dengan fitnah-fitnah mereka yang terdahulu, iaitu mereka membuat fitnah ke atas kematian Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Yakni Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu sebenarnya telah syahid akibat dibunuh dengan kejam di padang Karbala oleh kaum Syiah Kufar, dan mereka kemudiannya memfitnah Khalifah Yazid dari Bani Umayyah membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Fitnah ini digembar-gembarkan oleh kaum Syiah dan mereka mengelirukan umat manusia dengan menyambut hari Ashura itu dengan pesta menyakitkan diri, kerana sebagai tanda kesal
atas kewafatan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Yakni mereka merayakan 10 Muharram iaitu dengan mencederakan diri mereka, iaitu dengan memukul menggunakan rantai ataupun senjata tajam di kepala mereka dan dada-dada mereka, sehingga mereka cedera parah sendiri. Dan juga tidak juga terlepas pada bayi-bayi dan juga kanak-kanak yang tidak berdosa dan tidak mengetahui apa-apa, mereka juga diperlakukan sedemikian. Yang kononnya mereka itu melakukan semua perkara itu adalah disebabkan bagi mengenang akan kewafatan Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan perayaan ini terus menerus diadakan pada tiap tahun sehingga kini oleh puak-puak Syiah ini sendiri, yang mengakibatkan pandangan buruk terhadap Islam itu sendiri, kerana mereka sering kaitkan persamaan yang ada pada Syiah terhadap Islam itu, dan sehingganya menyebabkan kecelaruan dan pandangan yang negatif masyarakat terhadap Islam itu sendiri, dunia terhadap Islam itu sendiri. Walhal mereka ini bukanlah daripada Islam, dan mereka ini benar-benar menyeleweng, dan akidah mereka tampak sekali daripada garisan yang lurus yang dibawa oleh Islam pada hari ini. Kesimpulannya, awasi diri yang terdekat dan juga masyarakat Islam di luar sana daripada ancaman ataupun fahaman menyeleweng Syiah ini dari terus menerus menusuk, diserap ke dalam fikrah, yakni pemikiran kita pada hari ini, dan dijadikan budaya dalam hidup. Wallahu ta'ala alam.